Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhab ya wani. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala beri peluang lagi kita duduk di bumi Allah Ta'ala, dapat kita bernyawa, dapat kita bernafas. Yang mana kadang-kadang saing kita minggu lepas tak boleh nak mari dah, mari nak mengaji. Sekalipun dia nak mari mengaji, orang tak benar dah dia masuk dalam masjid sebab dia mati tu. Tak boleh nak mari dah dia. Jadi Allah Ta'ala beri peluang kita boleh mari sambung mengaji, sambung boleh hidup lagi, tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala nak beri peluang kita untuk menambah kebajikan kita di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita masuk kepada kitab kita. Katanya pengarang Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi, Al-Imam Tirmizi nama dia. Tirmizi ni boleh baca 9 wajah. Tirmizi, Tarmazi, Turmuzi, Tirmazi, Tarmuzi, Turmazi. Paling muktamad cara nak sebut Imam Tirmizi, ta bagi bawah, mim bagi bawah, Tirmizi. Turmuzi boleh baca. Nama paling kuat sekali, paling muktamad, Tirmizi. Katanya Al-Imamu Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmizi di dalam kitab dia Syama'il Muhammadiyah, yang mana Imam At-Tirmizi ini meninggal pada tahun 279. Dekat 1200 tahun dah kitab ni. Antara kitab yang pertama yang ditulis oleh ulama berbicara berkecek mengenai tubuh Rasulullah. Ia hipung hadis dalam satu kitab khas. Pertama bab batal tubuh Rasulullah, yang akan bahas pula bab lagu mana akhlak Rasulullah pula. Khalqi dan khuluqi panggil, zahir dan batin perangai Rasulullah. Nah, kitab lain susung tak susung, duduk berai panggil tajuk. Tetapi Imam Tirmizi, sehingga ke ulama kata siapa ada di dalam rumah dia Sunan Tirmizi, Sunan Tirmizi. Tu nak kitab hadis Tirmizi ni orang tak panggil Sahih Tirmizi, dia mau panggil Sunan Tirmizi. Kerana di dalam kitab Sunan, maknanya kitab ini masih belum dikelah lagi hadis dia. Tak kata Sahih belaka lagi campur roh, maka dipanggil Sunan dipanggil. Maka Sunan Tirmizi. Orang tak panggil Sahih Tirmizi. Manakala Sahih pula Sahih Bukhari dan Muslim. Tu Sahih. Dalam Sahih pun lah ni orang kritik macam-macam dah. Tetapi kritik lagu mana pun Bukhari tetap menjadi kitab utama di dalam ilmu hadis, kerana ulama pegang lagu tu. Dah diterima beratus tahun, 1000 tahun lebih dah, menyatakan Imam Tirmizi lepas pada Quran, maka kitab hadis paling sahih adalah Tirmizi. Sekarang pun lah ni ada orang dah buat sahih macam-macam. Imam Tirmizi tak sahih lah mana, kitab hamba lebih sahih daripada Tirmizi. Hadis Bukhari tak sahih lah mana, kitab hamba lebih sahih daripada kitab Bukhari. Lah ni kalau Bukhari dia mau tak percaya lagi, yang kena sebut Albani. Sudah. Sahih Albani, tak ada apalah. Ia lebih sahih daripada Bukhari lagi.
Yang mana Albani ni orang tidak ada iktiraf pun dia ulama, kabar-kabar dia mengiktirafkan dia lebih pandai hadis daripada Bukhari. Lah ni kalau kita terkabar-kabar di belakang tulis disahihkan Albani, tak ada apa dah lah. Bukhari punya kata dhaif lagi. Kita masuk kepada kitab kita muka surat 27 bab yang keempat, menyikat dan meminyak rambut Rasulullah. Berarti Rasulullah ni jenis sisi rambut. Bukan sisi saja pakai minyak dah pula. Nak kata Rasulullah ni jaga penampilan dia. Bukan kata beral lagu tu rambut tak tahu kok mana, janggut tak tahu kok mana. Orang duduk dekat bau. Ada Rasulullah bukan lagu tu. Rasulullah dah lah perangai joruh, muka comel pula, pembersih orang dia. Pakai baju sekalipun baju lama, baju bukan baju baru tapi kemah Rasulullah pakai. Sekalipun tak gosok Rasulullah pakai baju kemah. Rambut sisi comel. Maka siapa dia tidak tertarik dengan Rasulullah ketika hayat Rasulullah? Maka semua orang tertarik dengan Rasulullah sehingga ke musuh-musuh Rasulullah pun suka kepada Rasulullah. Tetapi kerana ada sebab-sebab yang menyebabkan dia tak boleh mengaku Rasulullah ni orang paling baik. Rasulullah ni apa? Sedangkan ketika Rasulullah sebelum mengajak kepada agama Islam, semua orang kafir Quraisy pada masa tu panggil Rasulullah Al-Amin. Orang berjoruh, orang amanah tak ada lah. Berjoruhnya kecek tak pernah menipu, ngah budak tak pernah menipu, ngah sain tak pernah menipu, ngah orang tua tak pernah menipu. Oh, berjujur sungguh. Tetapi apabila Rasulullah bawa sikit ya, kecek sikit ya, Rasulullah kata qulu la ilaha illallah tuflihun. Musbut la ilaha illallah, tiada Tuhan hanya Allah, kamu akan berjaya. Habis bertukas selalu. Sani hodok kata Rasulullah orang amanah, orang baik, orang bergapo, tiba-tiba bertukar habis kata Rasulullah ni ahli sihir, orang gila lah, macam-macam manusia ni. Belai-belai dok kata lagu tu. Rumah Rasulullah lah tempat simpanan harta mereka. Dia nego, dia bercuri, dia berjudi, dia bergapo, sipai harta dia rumah Rasulullah. Dia tak sipai rumah saing dia, gu dia. Dia tahu dah saing dia. Kecek gosok atas belakang, lepas sikit perau ambil harta dia. Maka tak ada lah rumah yang paling selamat sekali di kota Mekah, rumah Rasulullah. Dia tahu Rasulullah kecek benar. Semua orang tahu Rasulullah ni kecek, orang jujur, tak pernah ambil kepentingan langsung. Tetapi kerana kalau kita terima masalah, nego arak kita kena tutup, nego perempuan kita kena tutup, kita kena jadi orang bawah, kita kena ikut dia. Hamba rasa tak sedap lah mana kalau. Maka dia tahu Rasulullah ni orang jenis jujur, orang apa. Tak boleh terima, hamba tak boleh terima. Belai-belai lagu tu kata Quran ni bahasa karuk lah, ahli sihir lah apa dia. Malam-malam mengendap di rumah Rasulullah, dengar Rasulullah baca Quran. Kalau orang lain nak dengar, jangan pergi dengar lah. Cerita tu karuk belakang tu sihir. Rasulullah ni pandai sihir. Kalau pergi dengar agak sudah lembek lutut lah, pakai kenal ke dia lah. Jangan pergi dengar. Hamba pesan petai lagi jangan pergi dengar. Dia malam-malam pergi dengar rumah Rasulullah baca Quran. Nak kata kebenaran ini kadang-kadang orang tak boleh nak nafi. Benda tu memang betul, tapi kerana ada sebab dan kepentingan, orang tu akan tolak. Maka Rasulullah ini orang kemah, orang gapo, jadi orang suka belaka, tak ada masalah. Bukan kata jenis tak tahu kok mana baju sengit sebelah, kau gapo dia pakai baju. Sekalipun Rasulullah ni pakai baju, kadang-kadang cari pakai baju gapo dia, tapi kemah Rasulullah makan. Sisi ni dalam bab ni kata Rasulullah menyikat dan meminyakkan rambut, sisi rambut, dan Rasulullah pakai minyak. Kerana kalau tak pakai minyak kat rambut jadi kering. Jadi supong pada jarak pada terkukur lah. Kadang-kadang kebah lagu ni berdebu habis. Bau Maggi pun ada macam bau. Maka Rasulullah ni kemah pakai minyak jadi luruh molek janggut dia, pakai minyak di rambut, sisi rambut. An Aisyah radhiyallahu anhu wa anha qalat kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah menyikat rambut Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan haid. Sini yang nak ayat hukum muamalah kita dengan isteri yang dalam kota. Boleh ke tak?
Orang Yahudi dulu apabila isteri dia ke anak tina dia mari kota, maka dia hambak daripada rumah. Tak mengaku anak lah. Gih, tak boleh makan sekali, tak boleh duduk sekalinya, hambak lagu tu. Tu kepercayaan dia. Apabila perempuan ni mari kota, ya hambak tak boleh duduk sekali. Pakai duduk ada rumah kecil, pergi duduk situ, makan situ. Tetapi apabila Islam mari, maka Islam mengangkat martabat wanita. Tak hina tahap tu kerana dia juga manusia. Dan benda ini bukan dia pisah pun, memang kejadian dia dah. Betina ni mari lagu ni. Maka apabila Sayyidina Aisyah satu kali dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah rohoknya kita retina. Acu nak semaya perut, tak boleh semaya. Acu nak puasa, tak boleh puasa. Padahal segar-segar. Tapi kerana benda ni lah. Maka Rasulullah kata, jangan bimbang, sabarlah ya Aisyah. Kerana benda ini sudah takdir Tuhan dah kepada anak-anak perempuan Bani Adam. Dalam kitab-kitab sirah, sekalipun cerita ni Israiliyat, tapi boleh buat cerita juga. Dalilnya cerita Israiliyat ni boleh cerita, dalam kitab tafsir sebut cerita Israiliyat. Dalam kitab-kitab tafsir menyebut cerita-cerita Israiliyat. Berarti cerita Israiliyat ni boleh berita juga, cuma jangan benda yang bercanggah dengan agama. Asas silah perempuan ni mari hek ni dalam kitab-kitab ceritanya. Apabila setan kena hambak daripada syurga, setannya hambak daripada syurga apabila tak dengar kata Allah Ta'ala. Dia ni guru kepada malaikat. Apabila setan ni guru kepada malaikat dengan ibadat dia tiada sejeka atas muka bumi ni, dia sujud belaka. Dia rokok belaka, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keenam, langit ketujuh, semua tempat ibadat dia belaka. Tak ada ruang walau sejengkal tempat ruangnya, tempat ibadat iblis. Pada masa tu nama dia Azazil. Azazil. Maka kerana hebat amalan dia menjadi guru kepada malaikat-malaikat di langit. Satu hari malaikat Israfil terlihat di Lauh Mahfuz, tertulis di Lauh Mahfuz seorang hamba Allah akan membuat maksiat dan menderhakai Allah. Apabila terlitah lagu tu tertengok, maka dia pun menangis kerana takut-takut hamba Allah itu dialah orang dia. Maka dia menangis bimbang, takut dialah orang yang Allah Ta'ala tulis di Lauh Mahfuz akan buat maksiat dan engkar kepada dia. Menangislah Israfil, tak tahu nak buat lagu mana, pergi jumpa Jibril. Pergi jumpa Jibril, cerita kepada Jibril, ya Jibril, hamba tengok saat ni di Lauh Mahfuz tersila di hamba nampak ada seorang hamba Allah Ta'ala akan engkar dengan Allah Ta'ala. Hamba bimbang, kena hamba agak sodah lah dengar cerita lagu tu. Jibril kata ke hamba berjerit pula, dua orang tu nya berjerit. Akhir sekali geger lah seluruh malaikat pakat duk berjerit belaka, bimbang takut dia kena. Akhir sekali apabila duk menangis belaka, maka Jibril kata lagu ni lah, kita pergi jumpa guru kita lah Azazil. Dia tu orang mustajab doa dia. Minta-minta supaya dia minta dengan Allah supaya pok kita ni jangan jadi orang Allah Ta'ala tulis kata buat engkar kepada Allah. Maka ramai-ramai pergi menangislah depan Azazil dan minta doa kepada Azazil. Dia kata, wahai guru hamba, kata tolong doalah kepada hamba. Katanya malaikat semua berdoa supaya kerana tadi hamba tengok cerita Israfil lah mula. Dia kata dia terlihat di Lauh Mahfuz tertulis kata ada seorang hamba dia akan engkar, hamba Allah akan engkar dan melawan Allah Ta'ala. Maka hamba bimbang, hamba takut kami lah, maka menangis-mangis. Azazil kata, tak apalah hamba doa lah. Jibril kata tu, moga tok guru ke doa mustajab, doa berkat kata. Maka tolong doalah kami semua. Maka dia pun dengan mudah-mudah tanpa berfikir panjang, dan dia tidak merasa dia mungkin orang lelaki yang dikatakan akan membuat engkar pada Allah. Kerana tak telitah di hati dia, hamba tok guru popok ni cakap hamba benda lagu ni. Tak munasabah cakap hamba, kalau pok dia mungkinlah ada seorang kenanya. Moga hamba ni orang setara mana dengan Allah. Sudah. Yang mari sikit ya telitah lagu tu. Maka dia akan tangis dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, selamatlah mereka itu daripada takdirmu yang menyatakan akan engkar kepada kamu. Maka doa Allah Ta'ala mustajab doa dia lupa untuk doa untuk diri dia. Maka dialah orang hamba Allah yang buat engkar dengan Allah Ta'ala. Apabila Tuhan cipta manusia, maka iblis tak rasa tak puas hati.
Kerana bahasa kakah ni lah menyebabkan hamba dikeluarkan daripada syurga. Maka menjadi musuh tradisi di antara kita dengan iblis. Belai-belai musuh duduk gosok atas belakang semacam. Iblis suruh buat goni kita ikut. Malaikat suruh halak goni kita tak ikut. Ha ni masalah kita ni. Apabila lagu tu Jibril cerita dia ni hambak lah iblis ni, dia hambak lah keluar daripada apa dia, daripada syurga. Maka apabila Nabi Allah Adam alaihi salam duduk dengan isteri dia lah, Siti Hawa. Siti Hawa ni dicipta selepas daripada kejadian Adam alaihi salam. Iblis ni dicipta sebelum daripada manusia lagi. Dari sudut umur tua dia tua daripada kita lagi. Apabila lagu tu maka dia menyelinap masuklah dalam syurga. Riwayat kata dia masuk dalam syurga, pergi kecek Nabi Adam. Dia kata, hai Adam, ada apa dia? Tidak demo kena hambak dah. Hamba ada lah, carilah jalan nak masuk nak temu demo ni. Ada apa dia Iblis? Maka ditukar nama dia sebagai Iblis. Iblis kata, hai Adam, demo perasan kau duk? Perasan gapo? Demo duduk dalam syurga ni ada Tuhan royak sesuatu ke duk? Sesuatu ke apa? Dulu apabila Allah Ta'ala perintah ke demo duduk dalam syurga, ada Tuhan kata lari satu benda ke apa dia ada ke? Katanya Nabi ada. Allah Ta'ala kata makan minum buatlah gapo dia di dalam syurga. So ya jangan rapat dengan pohon ni. Dia sebut syajaratul khuldi dalam ayat dalam Al-Quran ni. Sedangkan syajaratul khuldi ni nama yang diberi oleh iblis untuk pokok tu. Maka iblis pun kata, hamba ni sebenar nak mari kecek benda tu lah wahai Adam. Demo tahu kau dak bapa Allah Taala tak siwi demo makan pohon khuldi sebut. Dia sebut wi nama pohon tu kepada Nabi Adam sebagai pohon khuldi. Dia kata hamba tahu mana? Hamba ikut dia lah. Hamba mana tahu dah dia kata tak siwi makan, tak siwi makan lah. Jangan dok pandai-pandai. Dia kata kalau dia mau makan buah dia mau akan jadi malaikat ataupun dia mau akan khuldi kekal dalam syurga ni. Dia mau tak bimbang kalau dia mau duk suka-suka satu hari orang hambak dia mau daripada syurga ni. Tengok hamba. Hamba duk lama mana dah sebelum dia mau tengok bukti hak berlaku dah lah pengalaman hamba. Hamba kecik atas nama pengalaman kata. Kalau dia mau makan buah ni dia mau akan kekal dalam syurga. Katanya Nabi ada bola duk tipu hamba tu. Hamba kecek sungguh, hamba nasihat hamba ni kata. Hamba pengalaman dah, hamba kena tubik dah kata. Hamba nak royak kata lagu mana nak kekal dalam syurga ni makan buah ni. Nabi ada kata bola nak kecek hamba lagi. Hamba tak makan dah puji kecek demo. Apabila dia tak puas hati lagu tu, dia pergi kepada isteri Nabi Adam, Siti Hawa. Nenek kita lah. Nama kita akan bertemu situ belakang. Tak ada orang kata mari hamba adik-beradik Siti Hawa. Tak ada apa dah lah adik-beradik Siti Hawa siapa dia lah. Sore tu ya datuk nenek kita nyo ada so Siti Hawa so. Tak ada kata adik-beradik Nabi Adam, tak ada. Dia so ya. Dia makhluk yang pertama masuk makhluk manusia ni. Apabila lagu tu pergi kat Siti Hawa, dia kata Hawa. Apa dia? Tidak dia mau kena hambak dah. Tahu cerita hamba. Moga Siti Hawa ni ia lepas pada tu. Katanya hamba nak mari kecek dengan dia, mau kecek ke apa dia? Tak silayalah mana. Dia kata dia menapuk dak pokok tu. Tahu pokok tu Allah Taala kata jangan pergi dekat. Dia mau tahu kau dak apa tu yang siwi dekat. Tahu hamba nak kata lagu mana dia suka tak siwi dekat hamba mana tahu kata. Dia pun kecek lah. Dia kata kalau dia mau nak kekal lah. Tengok hamba tengok. Sujud tak kira dah. Semua perikat bumi hamba sujud. Tapi kerana salah nya hambak demo. Tengok. Salah pokoknya hambak demo. Nya kecek. Akhir sekali katanya iblis kepada Siti Hawa kalau demo nak kekal lah. Makan buah tu. Demo makan buah tu. Siti Hawa kata jolo ko. Ui, hamba kecek atas nama pengalaman. Hamba kecek atas nasihin. Hamba nasihat demo. Akhir sekalinya kecek-kecek Siti Hawa pun makan. Perut ambil makan. Makan. Tak ada gapo pun ke racun buah ni.
Dia pun apabila lagu tu, dia pun katanya setan kata, ambil ubi kotak lelaki demo, ambil ubi kotak lelaki demo. Siti Hawa pun ambil. Apabila ambil, wagi kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Wagi tu maka Nabi Allah kata, ambil mana buah ni? Buah tu lah be. Demo petik buah tu, tidak boleh makan benda lagu tu. Ambo pas dalam perut dah. Nampak? Makan be tak ada gapo-gapo be, kalau abe nak kekal makan buah ni. Nyo kecek pula. Ni kata orang tino yang lemah. Oh jatuh ni lemah mana. Orang tino kecek bini. Akhir sekali makan Nabi Adam alaihi salam. Ketika makan-makan nak telan, Jibril mari cekik sini. Dalam riwayat kata cekik sini. Tak siwi telan. Dah tengok Nabi Adam nak makan telan. Dia pun Jibril mari cekik. Cekik lekat sini jadi buah putih khuldi. Ni dia panggil putih khuldi orang jatuh ni kan. Hok gelembung geluk. Lekat situ. Khotina masuk pada dalam perut, maka jadi darah tubik setiap bulan jadi darah kotor. Ini asal cerita hik ni keluar jadi darah kotor kerana Siti Hawa dia makan masuk pada dalam perut. Tu cerita-cerita Israiliyat lah, tak wajib berimeh, tetapi kita cerita Israiliyat ni ditulis dalam kitab-kitab. Bukan petik dalam surat khabar ni, bukan petik dalam majalah. Barang kitab ulama juga ke haram. Cuma bezanya Israiliyat ni tak wajib berimeh. Hamba nak terima pun boleh, tak si terima pun boleh. Kerana ada orang bertanya kepada Sayyidina Umar, macam mana Israiliyat ni, cerita Israiliyat ni. Apa maksud cerita Israiliyat? Cerita-cerita yang diceritakan oleh ulama-ulama sebelum daripada Nabi Muhammad. Yakni ahlul kitab dia panggil. Ada orang boleh baca kitab pada zaman Nabi Muhammad, boleh baca Taurat, boleh baca Zabur, boleh baca Injil pada masa tu. Pada masa umat Nabi Muhammad tu orang ummi belaka, tak pandai baca belaka khabar-khabar. Ada orang alim, orang bijak, orang pandai boleh baca kitab-kitab tu. Maka cerita pokok dia ni dia capur. Hok ada dalam kitab pun ada. Hok mari idea pokok dia pun sendiri pun ada. Macam-macam capur. Maka apabila orang tanya kepada Sayyidina Umar, lagu mana gak Israiliyat ni kita nak berimeh ke, nak percaya ke, barang ni salah ke? Sayyidina Umar kata, selagi mana barang tak bercanggah dengan akidah, barang nak kata dok salah pun dok. Nak kata betul pun dok boleh. Kita nak riwayat, nak ayat cerita pun boleh. Cuma benda ini tidak wajib berimeh. Nak dengar boleh, sekadar menjamu hawa telinga saja. Nak kata salah sangat pun dok. Sebab kita tidak tahu benda ini benar atau salah kerana ada campur redah cerita. Kata Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu cerita orang haid. Maka apabila wanita ini tabiat dia mari haid, maka Rasulullah kata, Sayyidina Aisyah kata, aku pernah sisir rambut Rasulullah sedangkan aku ketika haid. Maka Islam mengajar perempuan kalau mari kotor kita buat supaya skala lah, supaya biasa. Cuma satu saja Rasulullah pesan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Apabila perempuan mari kotor, maka buatlah gapo-gapo, jangan menikah. Apa maksud jangan menikah? Yakni jangan setubuh sahaja. Ada riwayat Sayyidina Aisyah kata Rasulullah, apabila hamba mari kotor, Rasulullah nak bergurau dengan hamba, maka Rasulullah ambil kain pelekat letak atas hamba baru boleh bergurau. Maka ulama kata apa maksud kain pelekat? Satu kain yang menutup di antara pusat dengan lutut. Maka haramlah bagi lelaki bergaul dengan isteri dia di antara pusat dengan lutut ketika mari kotor. Tu masuk izar, tu kain pelekat. Manakala kain yang menutup di antara pusat ke atas dipanggil syal ataupun ridak ataupun kain sebar. Dia dua orang Arab ni. Kalau kat bawah pada pusat dipanggil izar, kain pelekat. Atas pada pusat dipanggil ridak ataupun syal dipanggil. Maka Rasulullah katanya Sayyidina Aisyah, hamba ketika haid sisir rambut Rasulullah. Ada riwayat Rasulullah ketika iktikaf dalam masjid, Rasulullah solong lah kita panggil, solong kepala dia ke dalam Rasulullah ni. Kalau mimbar dia pitu sebelah kau ni pitu bilik Sayyidina Aisyah selalu. Maka Rasulullah solong kepala dia, suruh Sayyidina Aisyah sisir rambut. Rasulullah tak keluar lah sebab dia tengah iktikaf, tak keluar lah kaki, cuma dia solong kepala lagu tu. Maka Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, hamba ketika haid ni lagu mana nak sisir rambutmu? Mu iktikaf lagi. Maka Rasulullah kata, haid demo tak naik pas ke tangan. Duk situ lah haidnya. Ya tak naik pas ke tangan. Maka muamalah kita boleh dengan perempuan ketika haid. Dan dalam riwayat lain kata Rasulullah pernah tidur di paha Sayyidina Aisyah. Tidur atas paha lah.
Sayyidina Aisyah duduk gini, Sayyidina Rasulullah baring tak kepala dia atas pohon duk ngulai Quran. Tiba-tiba Sayyidina Aisyah kata, ya Rasulullah, hamba hek ni. Boleh kau duk ngulai Quran, duk tak kepala lagu ni sini khabar-khabar baca Quran. Rasulullah kata tak ada masalah. Tu jadi bab kata perempuan ini ada bab-bab tak boleh, ada bab-bab boleh. Jadi muamalah kita dengan isteri pun tak ada masalah apa. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'sih wa tasriha lihyatihi wa yuksirul qina hatta ka'anna saubahu saubuz zayyat. Katanya Sayyidina Anas bin Malik ni antara khadim Rasulullah ni, 10 tahun dia berkhidmat dengan Rasulullah. Khadim ni kerja tanpa upah, khidmah semata-mata. Kita kata kita tengok lah ni tutup guru habaib kau gapo, ada orang je pergi selipar dia. Ada orang je pergi kitab dia, ada orang je pergi jubah dia, ada orang je pergi macam-macam ni. Adakah benda ini akan menghilangkan sifat tawaduk ataupun warak? Kita tengok zaman Rasulullah ni kalau dia jalan ada orang pergi kayu siwak dia. Kayu siwak dia ada orang lain pergi. Rasulullah pergi kata Allah berat benar malah pahit lagu ni. Pergi kayu siwak pun orang lain pergi. Kayu siwak, air wuduk Rasulullah, kendi Rasulullah, selipar, goni, ojo jaga buat Rasulullah ni. Maka benda tu jadi tradisi bagi orang-orang alim, ada khadim dia. Rasulullah hak paling mulia sekali sahabat akan berkhidmat kepada Rasulullah. Apabila meninggal Rasulullah, tabi'in berkhidmat dengan sahabat. Apabila meninggal sahabat, tabi'in ini tabi'in khidmat kepada sahabat, berlangsung sapalah kita sekarang. Kita tengok kalau tok guru besar tu wajilah lubuk tapah kau gapo dia, rumah dia tu bini dia pakai tidur je. Duk saja. Dah anak murid jaga orang telur jaga apa khidmat semata-mata. Dia kadang-kadang dia lekat tak boleh makan telur orang lain kecuali kahwin ni goreng telur dia. Jadi nak kata ni khidmat ni kata bukan kata budaya Allah. Kata tawaduk sangat, orang lain je pegang baju dia, orang lain je pegang syar dia. Nampak dulu khidmat buka pintu dia. Tak, benda ini tradisi panggil. Mengajar manusia beradab. Kerana antara adab kita dengan seorang guru kepada sahabat Rasulullah dah lah cara dia kita berkhidmat dengan seorang guru. Budaya ini tidak wujud di sekolah, di universiti, di gapo tak wujud kecuali cara hak Rasulullah ajar, yakni cara bertalaki. Kita lah ni duduk cokoh, hamba duduk cokoh lagu ni, abe-abe kakak-kakak duduk cokoh dengar lagu ni, cara mengaji lagu ni, cara Rasulullah mengajar sahabat. Rasulullah duduk, sahabat duduk keliling selalu. Likung, maka mengajar cara ni panggil cara yang diiktiraf oleh Nabi. Lagu mana cara beradab antaranya adalah khidmat seorang murid kepada guru. Kerana orang yang berkhidmat kepada guru akan dapat saya seorang guru. Kalau kita rajin belajar dengan seorang guru, tok guru kita akan dapat ilmu dia. Saya dia kita tak boleh lagi. Banyak mana orang dapat ilmu daripada seorang guru, tetapi saya dia hanya orang yang berkhidmat kepada dia. Maka antara orang yang kuat mulazamah berkhidmat dengan Rasulullah adalah Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ni banyaklah 10 tahun dia khidmat Rasulullah. Dia kata hamba tak pernah jumpa lagi orang yang masya-Allah waraknya tak ada gapo-gapo. Banyaklah antaranya satu kali lepas pada Rasulullah wafat lama dah, maka dia teringat kepada Rasulullah. Dia pergi kepada rumah Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik pergi jumpa kepada rumah Rasulullah, pergi kepada rumah salah seorang daripada isteri Rasulullah. Dia kata tak ada kau benda-benda ya, tunjuklah ke hamba bagai-bagai Rasulullah menyebabkan hamba teringat kepada dia. Tu sahabat yang mana mungkin baru 10 tahun, baru 2-3 tahun lepas dengan Rasulullah. Teringat dah Rasulullah, minta tunjuk bagai-bagai, tak ada kau baju-baju kau, tunjuklah bagai-bagai Rasulullah supaya hamba ingat kepada Rasulullah. Maka Ummahatul Mukminin isteri Rasulullah buat keluar satu cermin kepada Sayyidina Anas bin Malik. Apabila waktu ambil cermin, dia kata tu cermin Rasulullah tu, cermin Rasulullah. Maka Sayyidina Anas pun ambil tengoklah cermin tu. Apabila tengok cermin tu nya, terkejut Sayyidina Anas bin Malik. Terkejut apa? Dia tengok gambar Rasulullah ada dalam cermin tu.
Terkejut Sayyidina Anas bin Malik. Maka Ummahatul Mukminin tu bertanya, "Guana terkejut kau?" "Oi, terkejut hamba apa cermin ni gambar Rasulullah?" Dia kata cermin ni semenjak pada Rasulullah berguna dia, maka dia tak boleh nak terima dah gambar selain gambar Rasulullah. Tengok. Cermin bagai tak hidup. Lekat gambar. Rasulullah bila tengok di cermin tu lekat gambar tu, dia tak boleh terima dah gambar lain. Tu Sayyidina Anas bin Malik antara cerita dia. Dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru dahna ra'si. Rasulullah ini banyak sekali meminyak ke kepala rambut dia. Pakai minyak kalau kita background lah. Pakai minyak background. Ataupun pakai minyak zaitun ke, minyak lengur ke, minyak berapa. Dan tradisi orang Arab memang dia pakai minyak bukan kata di kepala saja, di rambut saja, dia pakai di tubuh juga. Contohnya di musim sejuk. Musim sejuk dia kena pakai minyak. Musim panas pun dia pakai minyak. Dia musim panas ada minyak dia, musim sejuk ada minyak dia. Kalau musim sejuk, minyak-minyak macam kering-kering supaya tak seri pecah. Ya negara kering dan panas sepanjang tahun, kalau dia musim sejuk, angin dia sejuk, dia jadi, kulit jadi pecah. Pah gitu. Kalau musim sejuk, kalau kita buat gini tangan kita ni, kita buat gini. Tubik darah ni, kering jujuk ni. Sejuk dia jadi nipis, kulit pecah. Suka sikit rak, soyok. Soyok mulut. Bibir sini tak so kira, memang tradisi dah pecah. Telinga ni, sini. Ni, cepat soyok ni. Kaki tengah-tengah jalan perak tubik darah. Dia jadi kering supaya bagai buh dalam peti. Tu musim. Dalam tempat tu kering. Kalau dia ada tempat sejuk, patu basuh macam di Jordan. Tak apa. Dia tak pecah. Kalau dia ambil musim sejuk dia, Allah paling menyeksa ke. Dalam angin sejuk, siapa tak tahu nak kecek lagu mana. Semua lubang pintu ni kita akan saltik, ambil saltik tepek. Tak seri masuk lubang angin sikit pun. Sejuk masuk pak ke dalam otak. Ni berdarah habis ni. Bangun-bangun pagi dah lah elektrik lagi. Asal kira elektrik. Buka paip tu krik karel. Ya musim sejuk. Kalau musim panas, Allah seksa juga. Musim panas pun tak kena. Musim sejuk pun tak kena. Musim panas ni supaya kita duduk depan api dah. Jalan situ supaya duduk api depan muka kita. Angin panas dia panggil. Tempat kita tak ada lagi angin samung tu. Dalam kitab-kitab, dalam kitab tafsir kata apabila Tuhan nak azab satu hamba, Tuhan akan buat orang mari satu angin panas. Tempat kita tak ada lagi angin panas ni. Angin sana sopo kita duduk tepi api dah. Kalau buka kereta buka tu angin, Allahu akbar, panasnya lah. Tapi dia tak rosak kulit, panas saja. Maka benda itu perlu pada minyak. Supaya kulit ni orang Arab pun pakai minyak, kita lagi-lagi lah kena pakai minyak. Lebih-lebih lagi pok kita siap bukan pakai minyak, pakai lecu. Lecu orang Tino tu. Jadi biasa ya, orang pakai lecu ni, orang jantan pakai lecu biasa. Sebab lecu ni dia tu jaga bibir kita. Jadi tak pecah, boleh buah, boleh kecek lah. Kalau tak pakai agak tak ada apalah. Orang beratnya pakai warna merah pula pok ni. Ya lecu ni ada warna banyak warna, ada warna putih, warna cerah kau apa. Orang bahaya mana merah, orang molek lagi. Tak ada orang marah, tak ada panik lagu mana, biasa ya, standard ya pakai lecu. Pak kita jangan pakai lagu tu, marah dia orang. Hatu Rasulullah ni banyak meminyakkan kepala dia. Wa tasrihul lihyah ni sisi. Tering kalau kita tering janggut apa semua sisi. Wa yuksirul kina, dan Rasulullah ni banyak menggunakan kina. Kina ni dalam tafsir hadis ni sebut kain. Rasulullah ni dia pakai minyak atas kepala dia. Apabila pakai minyak, kalau dia pakai serban, pakai kepiah, akan jadi minyak lah kepala serban dia. Lagu mana? Dia ambil satu kain macam sapu tangan, dia akan letak dulu atas kepala. Tak siwi cemang serban dengan kepiah ni. Dia panggil letak kain serban sapu tangan tu, baru dia scoop kepiah dia. Supaya ni juga syah ni. Rasulullah ni rambut panjang. Apabila rambut panjang, kalau dia lepas ekor serban dia kotor lah. Dia akak ekor serban dia. Ni rambut dia panjang ni. Dia lapik dengan kain syah lagu ni. Lapik, baru dia letak ekor serban. Baru tak kena ujung serban ni tak kotor di rambut dia. Tu tujuan dia ni. Wa yuksirul kina, Rasulullah banyak menggunakan kina tu kain untuk lapik tu. Hatta kana saubahu saubuz zayyat, sehingga ke baju Rasulullah seolah-olah baju penjual minyak. Nak kata Rasulullah ni kuatnya berminyak,
Sehingga ke baju dia seolah-olah minyak tu nak kata supaya orang jual minyak dah. An Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu tayammuna fi tuhurihi iza tatahhara wa fi tarajjulihi iza tarajjala wa fi inti'alihi iza ta'ala. Sayyidina Aisyah berkata, sesungguhnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka sangat sebelah kanan, tayammum ni sebelah kanan. Sama ada ketika bersuci Rasulullah ambil air semaya sebelah kanan dulu. Mandi junub sebelah kanan dulu. Iza tatahhara apabila bersuci. Wa fi tarajjulihi apabila menyikat rambut Rasulullah suka sebelah kanan, sisi sebelah kanan tu. Koh wagi kok kiri, wagi kok kiri, wagi kok kiri, wagi. Rasulullah makan timu Cina. Makan timu Cina. Kekoh. Ya juga lagu ni ya kekoh. Makan siapa tengah ibu ti. Geti dia putar jadi sebelah kanan pula. Kekoh pula makan. Nak kata Rasulullah ni makan biar sebelah kanan. Maka kalau boleh buat sebelah kanan. Tapi hadis ni tidak menunjuk ke kata Rasulullah tak guna sebelah kiri kena faham. Ada orang kata jangan gunalah sebelah kiri tak molek. Tak juga. Hadis ni kata Rasulullah suka mula ke sesuatu yang baik dengan sebelah kanan. Kalau tak boleh guna sebelah kiri nyanyo kita akad takbir gini saja. Bapa tak akad sebelah kiri. Moga Rasulullah suka sebelah kanan. Rasulullah suka sebelah kanan tapi Rasulullah tak larang penggunaan sebelah kiri. Maka sebelah kiri ni lepas pada sebelah kanan. Wa finti'alihi izan ta'ala dan apabila ketika memakai selipar, apabila Rasulullah memakai selipar suka juga pakai sebelah kanan. Baru sebelah kiri. Naik nak tubik pecah sebelah kiri dulu, baru sebelah kanan. Kalau nak naik masjid pecah sebelah kiri, jerit kaki kiri atas selipar, cabut sebelah kanan, okey lakoh atas surga, baru naik sebelah kiri. Tu cara dia. An Abdullah ibnu Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibba. Daripada Abdullah bin Mughaffal berkata, ya Rasulullah melarang daripada sisi rambut kecuali jari-jari sekali-sekala. Sani Rasulullah kata sisi rambut. Ni Rasulullah larang pula. Larang ini jangan siapa perikat demo kata berdoa. Sisi rambut duk sebetar, sisi tengah duk buah kecek. Mana tak imej sisi rambut pelik demo. Sudah sebetar letak tu kata. Duk betar tengok kau ni. Sisi rambut pula jadi demo kata menyakit pula. Maka kita sisi rambut ni dua. Pertama jangan siapa demo kata berdoa. Berdoa dah budak ni. Duk saja atas motor pun serak. Naik tu motor pun serak, naik goni pun serak. Kata berat lagu ni jadi korohok demo kata pelik. Kedua jangan siapa perikat orang panggil supo retina. Allah dia duduk depan cermin enggak nyom bersolek nyom menyok nyom sisi. Jadi siapa retina hak tu tak digalak kira tu. Jadi kau makruh pula. Asalnya sunat menjadi kau makruh. Tapi kalau tak syabuh yakin pula supo dengan retina rasung hak tu jadi haram pula. Hak ni gaya-gaya supo retina, minat bersolek, minat bedok, minat gapo kita orang jatuh ni biar kasar sikit. Ni bedok lah, pakai lotion lah, pakai kering lah di muka, pakai goni lah. Ni dia panggil patih kening nak suruh napuk jadi kening gini. Jangan waktu je lagu tu. Jadi bersolek supaya retina pula haram. An Humay bin Abdul Rahman an rajulin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibbah. Daripada Humay bin Abdul Rahman, daripada seorang lelaki daripada sahabat Nabi, berkata ia sesungguhnya Nabi itu sisi rambut itu jari-jari. Ada ulama kata jari-jari ni sehari sisi rambut, esok jangan sisi rambut, lusa pula sisi rambut. Ada riwayat kata masuk jari-jari ni ketika perlu. Misalnya keluar daripada bilik air, okey tengok rambut sikit. Lepas pada tubuh lah ada saja. Kalau duduk dalam kereta tu nak kau sapa kota baru 15 kalinya pergi sisi. Betul. Jadi kau rohok, jadi kau penyakit beranak boleh sisi pula jadi kalau kata. Jadi masalah pula. Bab yang kelima ubah Rasulullah. Rasulullah ni berubah Rasulullah berubah tapi tak banyaklah. Kerana ubah yang banyak itu menjatuhkan kedudukan Rasulullah.
apabila benda yang ada menyebabkan jatuh di pandangnya mata manusia, maka Rasulullah tak boleh bersifat dengan lagu tu. Antaranya berubah yang dahsyat. Rambut putih jelebok lagu tu, orang tino tengok Allah tua bakar. Alah, apabila benda tu jadi lagu tu, maka Rasulullah tak boleh. Maka lagu mana Rasulullah berubah ni? Rasulullah berubah ni, berubah yang nampak semak. Lagu mana berubah nampak semak? Riwayat kata Rasulullah sini sikit, sini sikit, di situ sahaja. Ada riwayat kata di pertengahan rambut dia ni, apabila Rasulullah belah tu, kalau tak pakai minyak dia nampak ubah sini. Itu sahaja. Ada riwayat kata 20 lah saja. Ada riwayat kata 17 lah, ada riwayat kata 14 lah. Maka benda tu betul belaka, kadang-kadang tahin tengok tahin 14, lepas tumbuh pula jadi 20. Maka tidak ada istilah bercanggah dalam hadis mengenai ubah. Berarti Rasulullah berubah. Dan Rasulullah berkata, siapa dia yang berubah di dalam Islam dan dia sempat berubah, maka ubah itu merupakan nur bagi dia untuk hari kiamat. Sebab itulah makruh kita buai ubah kita ni. Ubah ni makruh kerana membuai fadilat nur itu pada diri kita. Biar gitu, biar. Tengok. Dan makruh kita buat ubah. Kita tak ubah lagi. Rambut hitam lagi, kita celup ke apa dia makan obat ke apa dia berok, jadi panas, hangus, jadi putih lagu tu. Haram hukum dia kerana ada unsur penipuan. Tujuan ke apa dia mau buat gitu? Nak suruh nampak ganah sikit, nampak orang cahaya sikit, nampak tua, nampak macam warok. Ada. Jadi ke. Begitu juga orang tua celup nak suruh jadi nampak hitam, nak suruh nampak muda. Jadi haram kerana ada unsur penipuan. Maka semua benda yang merubah, kita rubah tubuh kita, si rambut ke pesing ke, seada saja unsur penipuan, maka hukum dia haram. Dalam kitab I'anatul Talibin dalam bab muamalah, haram hukum dia gosok baju. Baju ni gosok haram kalau nak jual. Kita nak jual baju ni, kabar-kabar kita gosok, maka hukum dia haram kerana baju tu nampak baru, ada unsur penipuan. Maka lagu mana? Baju tu jangan gosok, biar lagu ni. Ni baju. Dia mau kena setara ni lah. Kalau gosok comel lagi, tapi takut gosok takut ada unsur penipuan. Dalam I'anah kata tak haram gosok baju ni kerana menyebabkan nampak baru, ada unsur penipuan. Kena tunjuk secara zahir lagu ni. Kipuk keduk tu biasa lah tu. Tapi kalau tak ada unsur penipuan, baju kita sendiri, kita nak pergi tempat orang gosok, tu tak ada masalah apa. Ni masalah kita nak jual baju tu. Kabar-kabar kita gosok, tapi banyak mana orang gosok baju nak jual. Memanglah baju kena gosok. Kalulah benda itu menyebabkan berubah harga ataupun ada unsur penipuan, orang akan suka benda tu baru, tak boleh buat. Tapi kalau orang tahu dah baju bandar Seria, gosok setara mana harga Seria, dia mau tahu dah bandar ni bandar hok lama mana dah, tak ada unsur penipuan, boleh pun dia. Ubah Rasulullah wallahu alam. Ada soalan ke? Hari ni hari Safar, dia panggil hari Rabu terakhir bulan Safar. Orang dulu percaya hari Rabu pada akhir pada bulan Safar ni hari Nahas, dia panggil Nahas. Orang kalau nak pergi derak kau, nak menikah kau, nak tunai pakai bata dah hari ni tak jadi dah. Sebab hari Rabu akhir bulan Safar. Dia mau buat mandi Safar, dia mau buat air Safar. Nabi ada sebut kata tidak ada celaka di dalam bulan Safar. Tak ada istilah la tirata wala safar. Tidak ada istilah burung atu bunyi ada orang nak mati. Tak ada Rasulullah kata. Benda-benda lagu tu tasaum ni Rasulullah tak suka, tapi Rasulullah suka tafaul. Sempena baik Rasulullah suka. Kalau gagun ni ada orang nak gitu. Tu Rasulullah suka, tapi tasaum Rasulullah tak suka. Benda lagu ni akan berlaku gemalangnya. Rasulullah tak suka. Maka lagu mana tradisi ulama-ulama dulu biasa pada bulan ni, malam ni biasanya dia akan duduk dengan keluarga, makan-makan suka-suka, nak supaya hilang perasaan kata tanggap kata ada berlaku bala. Di samping kita minta doa dengan Allah Taala supaya bala Allah Taala angkat. Begitu juga jangan kita pegang sangat. Ulama-ulama salah dulu tak pegang sangat. Kadang-kadang orang itu tak keluar daripada rumah, takut aksiden, takut gapo. Ulama salah dulu sengeling, ajak saing-saing keluar supaya apa? Supaya hilang tanggapan kata boleh benda ni bahaya, benda tak ada.
Di samping kita minta doa lah dengan Allah Ta'ala, ada pendapat ulama melihat kata bala diturunkan pada akhir hari Rabu pada bulan Safar. Tadi. Maka hari itu ni jadi susah, jadi berat, jadi gapo. Maka ulama ambil dua-dua, minta doa supaya Allah Ta'ala pelihara kita dan keluar supaya hilang ketakutan lagu tu, kepercayaan benda lagu tu. Waktu amalan ulama-ulama salah dululah. Ada soalan ke? Nabi kata ubay ini dalam Islam ini merupakan nur bagi dia di hari kiamat. Okey, berarti jangan buai ubay. Pas nak biar putih gitu ke? Nak suruh nampak ganah kau lagu mana kau? Ada ulama kata sunat kita hinai ke ubay ni. Hina pula bagi orang alim sunat warna merah. Warna merah bagi orang alim. Bagi orang awam sunat warna kuning. Dalil dia apabila ayah kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Quhafah. Abu Quhafah apabila masa dia masuk Islam pada hari pembukaan kota Mekah. Ayah Sayyidina Abu Bakar ni dia masuk lewat. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar lama dah tak cakap kaya, tak masuk-masuk. Akhir sekali apabila hari tahun ke-8 daripada hijrah, masuk pembukaan kota Mekah, Sayyidina Abu Quhafah ni masuk Islam. Apabila masuk Islam, maka Rasulullah kata Allah putih jelepok ni rambut dia. Maka Rasulullah kata ghairuha wa jannibis sawad. Ubah warna ni maknanya ina ubah warna putih ni, tapi jangan guna warna hitam. Jangan warna ke ubah kita dengan warna hitam. Pertama kerana ada unsur penipu takut dia mau kata muda kita. Maka kena warna merah ataupun warna kuning. Sunat warna merah ataupun warna kuning. Ubay tu tak payah cabut, cuma warna ke sahaja. Ada soalan? Sudah. Hadis marfu' dengan hadis mauquf. Hadis marfu' mana? Hadis ke berapa? Kita nak jawab ke mana tak tahu, tak ada ingat. Hadis marfu' dengan hadis mauquf ni. Hadis marfu' dengan hadis mauquf ni tak ingat dah yang apa. Dalam mustalah hadis ni ada dua hadis dipanggil hadis marfu', hadis mauquf. Hadis marfu' ini ada contoh dak hadis mauquf ni? Kita tak ingat hadis marfu', hadis mauquf ni. Cuma hamba ingatnya hadis marfu' ini hadis yang diangkat kepada sahabat. Kalau hadis mauquf ini hadis yang diangkat oleh tabi'in. Tabi'in ayat cerita sama ada dia sandar kepada sahabat. Kalau hadis marfu' ini sahabat ayat kata Nabi buat lagu tu. Nabi kuat lagu tu lah. Balik kena cek pula lah hadis marfu' dengan hadis mauquf. Tu dah. Dan hadis marfu' dengan hadis mauquf ini ada 3 hukum. Kadang-kadang marfu' yang sahih kerana mata dia bersambung molek dan perawi dia kemah molek. Dia hanya hadis marfu' tapi marfu' yang sahih. Ada hadis mauquf yang sahih ada, tetapi hanya sapa kepada tabi'in saja. Tetapi dia sahih. Jangan kata apabila sebut marfu' ini masuk dalam kategori dhaif saja. Marfu' yang sahih ada, marfu' hasan pun ada, marfu' dhaif pun ada. Tetapi kebanyakan hadis marfu' itu dhaif. Kerana apa? Kerana perawi dia. Ada hadis marfu' yang sahih ada. Ada hadis mauquf yang sahih ada. Jadi hadis mauquf ataupun hadis marfu' ini tidak semestinya hadis dhaif. Tengok dalam qawaid asasiyah Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki bahas mengenai hadis marfu' dengan hadis mauquf. Jadi apabila kita sebut hadis marfu', hadis ni dhaif, tidak.
Tengok sanak dia pula. Kalau sanak dia tak cukup syarat bersambung sanak dhabit apa semua, maka hadis ini sahih. Marfu' dengan mauquf dia tidak bahas mengenai perawi. Bukan kata perawi ni jadi marfu'. Dah. Hadis marfu' dia tak kecek mengenai perawi. Dia hanya kecek siapa ke mana hadis tu. Kalau siapa kepada sahabat dia panggil marfu', kalau siapa kepada tabi'in jadi mauquf. Tu sahaja. Bukan dari sudut mata dia. Perawi panggil isnad dia. Kalau sanak dia kecek bab lain pula. Tu kita kata kadang-kadang dia jadi dhaif waktu kerana sanak dia. Mauquf ada mauquf sahih, marfu' pun ada marfu' yang sahih. Tengok saya Muhammad Alawi Maliki kitab Qawaid Asasiyah dalam ilmu mustalah hadis dia ada sebut lagu tu. Seluk. Masalah ni panggil seluk ni, seluk ni nipis sini tinggal sebahagian. Maka dalam hadis kata Rasulullah lari daripada qazak. Dalam mazhab kita Rasulullah lari qazak ini hukum dia makruh. Apa maksud qazak? Cukur sebelah, tinggal sebelah. Cukur sini, tinggal panjang sini. Ataupun tipis ke di sini, tinggal di sini. Maka tu dipanggil bojeng qazak. Qazak ni apa hukum dia? Mazhab kita ada hadis Rasulullah melarang daripada mengqazakkan rambut. Maka mazhab kita ambil hukum larang itu larang makruh sahaja, tidak jadi haram. Manakala mazhab Ahmad Ibn Hanbal menyatakan hukum dia haram kerana hadis melarang perbuatan qazak. Lebih-lebih lagi tulis pula Z lah, A lah, ABC lah, K lah, macam-macam. Tu lagi-lagi lah. Kalau nipis gitu pun ulama khilaf di antara makruh dengan haram. Ada kata riwayat kata bojeng nipis ini bojeng Firaun ketika dia nak mati, nak ditelan oleh laut merah. Bojeng dia lagu tu Firaun ni nipis ini. Dia pergi ambak Nabi Musa tergelar dengan bojeng qazak lagu tu. Mazhab kita makruh, Ahmad Ibn Hanbal kata haram. Kalau boleh buat bojeng standard biasalah. Mungkin Rasulullah tak buat lagu tu. Buat biasa-biasa, jangan buat pelik-pelik lah. Orang style lah ni semak. Style okey, semak tak apa, syarat tak marah. Tapi siapa peringkat buat orang kafir menjadi idola, ikutan. Lama-lama cukup sini, pas cukup tengah biar sini pula ikut belakang orang kafir buat. Amo nampak semak belakang kalau hok kafir buat. Nabi buat tak berapa nak comel di hati ambo. Kita dok kata saya Nabi, tiba-tiba Allah Ta'ala marah kita rasa comel. Nabi Muhammad suka pula kita rasa tak comel. Sedih nah. Itu kita panggil tepuk dada, tanya email kita lah. Sekalipun dalam mazhab kita kata makruh, kalau boleh lah pisah jangan buat lah. Buat bojeng biasa. Semak sepatu hula, ya semak di tuai bukan semak di rambut. Mudah raya. Ada soalan. Okey, masalah perempuan hadir untuk sembahyang berjemaah. Lelaki afdalnya sembahyang di masjid. Jika ada uzur baru sembahyang di rumah. Perempuan afdal sembahyang di rumah. Nabi kata la tamna'u nisa'akum. Nabi kata jangan kamu larang perempuan-perempuan kamu untuk hadir ke masjid. Tetapi beritahu kepada mereka yang rumah-rumah mereka lebih afdal untuk mereka. Itu hadis. Berarti perempuan afdal sembahyang di rumah. Kalau di Yaman tak ada masjid perempuan. Tak usah dia carilah. Kalau kita bawa mak kita nak pergi jalan hak benar, tak ada masjid orang Tino. Bahagian orang Tino, tanda orang Tino tak ada. Hanya lelaki sahaja. Maka perempuan afdal sembahyang di rumah. Kalau rumah afdal sembahyang di ruang tamu dia ke dalam bilik, afdal sembahyang dalam bilik. Kalau dalam bilik tu ada bilik kecil, bilik suluk, afdal semaya dalam bilik suluk lagi. Nak kata kau kecil, kau boleh. Kalau boleh perempuan jangan keluar tu. Sehingga ke masjid pun tidak afdal. Kita tidak larang tetapi afdal dia semaya rumah. Kecuali ulama kata, kecuali di masjid itu ada perbahasan hukum hakal. Dia boleh bertanya hukum hakal, dia boleh bertambah ilmu duk rumah. Semaya duk senyap lagu tu tak ada pedah. Kalau pergi masjid boleh semaya jemaah, lepas tu boleh dengar, boleh mengaji ilmu gapo dia. Masa tu baru afdal pergi masjid.
Itu pun jika tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, misalnya orang muda-muda mari masjid, lalu kok depan tu imam, tak ingat Fatihah tu imam. Fitnah. Apa maksud fitnah? Ulama bahas apa dia maksud fitnah. Ada kata fitnah ini jadi naik gerang. So, ada kata dak fitnah ini apabila perempuan tu keluar dia rasa tak selamat. Tak selamat daripada apa? Daripada pandangan mata lelaki. Kita rasa selamat dak? Kakak kita ke adik kita keluar daripada rumah mari surau. Tak ada orang tengok ke? Tak ada orang duk perhati ke? Tak ada orang cuit. Oh berat lagi fiwi ke apa dia? Maka zaman sekarang zaman fitnah. Afdalnya di rumah, lebih-lebih lagi kalau orang muda. Kalau orang tua tak timbul ke fitnah langsung dah. Tengok dia pula orang tengok mengigar pula supaya hatu supaya batal getah. Oh lagilah marilah masjid, lebih-lebih lagi kalau ada kuliah. Misalnya lo ni ada pula jenis video lah ni. Video gapo-gapo semua boleh tengok. Oh, tengok dengan video lah. Nama. Waktu lebih afdal lagi daripada dia keluar. Sekalipun kalau dengar video tak dapat pahala hadir majlis, tetapi pahala belajar dapat, pahala berilmu mengaji dapat, tetapi pahala kelebihan hadir dalam majlis ilmu tu tidak dapat, tetapi pahala belajar dapat. Kuranglah sikit pahala aura dia panggil, berkat pun tak masuk ke internet ni. Dia hanya hok hadir saja. Nama dia panggil apa dia? Ya. Ada soalan lagi? Okey. Masalah hina rambut warna hitam ni kita sebut dah dia tak boleh. Ada riwayat kata dalam kitab fiqh kata kecuali ketika perang jihad. Ketika perang jihad, maka sunat bagi kita kalau hok tua-tua hok janggut dah hina warna hitam supaya menggerungkan musuh. Hak tu bagi masalah kita kecek masalah lelaki dia. Perempuan pula. Tajuk perempuan pula. Yang capur ni orang lelaki lagu tu kita sebut bak ina merah lah kuning ke apa tak ni lelaki. Perempuan pula tengok dia beristeri kalau tidak beristeri. Kalau beristeri pula. Bersuami ataupun tidak bersuami. Kalau dia masih anak dara maka haram mewarnakan rambut kerana tidak ada maslahah bagi diri dia. Tak ada kepentingan dia mau ina di atas hambang ke apa. Bapa dia mewarna rambut. Ada betul lelaki kau nak tunjuk dia? Tak ada. Pas nak bergalak ke apa dia? Haram bagi anak dara mewarnakan rambut kerana tak ada kepentingan langsung menurut syarak. Kalau dia sudah berkahwin pula. Okey, perempuan ni sudah berkahwin. Tengok pula suami dia suka ke tak rambut. Kalau suami kata suka, saya suka awak berina rambut belal. Hitam putih macam dia trofi light. Hamba minat benar dia trofi light. Dia mau buatlah warna hijau merah. Okey, bukan kata sunat, wajib perempuan itu berinai serupa dengan kegemaran suami dia. Harta warna hitam sendiri pun boleh. Tapi kalau suami dia tak suka, hamba suka warna putih lagu ni baru nampak macam ganas sikit. Jangan warna ke rambut. Maka orang anak dara hukum dia sekian, orang berkahwin hukum dia sekian. Lagu tu. Kerana apa? Tak ada unsur penipuan dah. Kalau anak dara, kalau kita warna ke rambut ada unsur penipuan. Tok laki dia kata hamba ingat demo rambut belau macam orang Amerika. Apa tengok warna hitam dah pula menipu hamba. Ada unsur penipuan. Tapi kalau isteri-isteri dia tahu dah rambut macam Maggie dah, buatlah hair straightener ke apa dia tak ada unsur penipuan, maka harus hukum dia. Perbahasan ni panjang dalam kitab fiqh muasarah ni, rambut ambil kolasah dia. Mazhab ni akhir sekali ni cara ringkasan dia ni. Bab perisuami, bab orang perempuan yang sudah beristeri hukum dia lagu ni, hak tak beristeri lagi tak boleh. Tak ada sebab dia nak berwarna ke. Kalau bersuami barulah. Bergantung kepada suami. Ada soalan? Masalah sipar janggut ni Nabi suruh sipar janggut nipis ke misai. Sipar janggut nipis ke misai. Apabila masuk sipar janggut ni sunat lah. Tetapi ada orang apabila sipar janggut ni dia tak jaga benda sunat tu. Maka apabila lagu tu, okey, dia kena jaga string molek. Cara string pun ulama khilaf.
Ada ulama kata Sayyidina Umar ni, hadis Sayyidina Umar kata ambo kalau janggut ambo kepas cekok lagu ni lebih daripada secekok ambo guting selalu. Berarti rambut sekadar lagu ni. Dan ada riwayat Rasulullah tipis ke tering ke janggut dia. Tipis lagu mana? Yang nipis lagu ni. Yang nipis lagu ni. Bukan ada janggut tu dia pergi kok ni deh. Pergi kok ni. Oh ni macam ya kena nipis gini, nipis wak gitu turun kok ni. Disambil tipis kok ni, ya kena tipis kok ni pula. Nipis kok ni. Nipis kok dibiga ni. Nipis gini, nipis. Bukan kata pas kata ni. Pasal tengok dok, pas kata ni. Ya kena buat ni panggil khadai ni. Bulu yang tumbuh di pipi ni tak sunat, ya kena buat. Biar siapa ni? Aridain dengan lehyah saja. Sini saja. Makan sini. Tarik sini biar tak ada sini. Tu panggil nipis kok ni dan nipis kok ni. Tu cara antara Rasulullah tering janggut dia. Kalau malah jaga masalah jadi fitnah pula kata. Oyak ke dia, bagus dah ikut sunnah kata, cuma tering ikut sunnah lagi, dapat 2 pahala. Oyak gitu. Nah. Jadi kalau kita nak kata demo malah cara cukur, apa dah? Cukurlah janggut. Jangan gitu pula. Sebab cukur janggut ni khilaf di antara makruh dan haram. Imam Syafi'i sendiri kata haram lah. Siapa dia cukur janggut, hukum dia haram, fasik. Maka orang tu kalau ada anak tina, dia tak boleh jadi wali dah kepada anak dia. Suruh Tok Imam lah nikahnya. Dia tak boleh buat nikah dah. Manakala dalam mazhab kita, janggut pula tengok khilaf pula. Ada ulama kata janggut sini bukan janggut. Sini dia panggil jambe, hok kena taruhnya janggut. Sebab itulah kalau ulama mazhab Syafi'i dunia, kita tengok kalau janggut secupu ni, kenal lah ni Syafi'i ni. Dia ngaku kata kalau sini sama ada dia pergi mazhab Maliki ataupun Hanafi. Pergi sini selalu. Nama. Tu antara kita nak kenal, tu cara dia lah. Jadi kalau kita nak kata suruh cukur tak boleh lah. Cukur mana kata benda tu Nabi suruh. Dan kalau cukur bawa kepada makruh. Cuma pesan ke dia kata suruh jaga janggut sahaja. Kalau boleh letak minyak atar. Rasulullah letak minyak atar kerana benda ini ibadat. Siap benda ibadat, sunat kita wangi ke benda ibadat. Contohnya apa dia benda ibadat, serba kita sunat kita wangi ke letak minyak atar. Janggut kita sunat kita letak minyak atar. Tasbih ke, cicing ke, jubah kita sunat, tempat sejadah kita sunat kita wangi ke tempat-tempat ibadat. Ada salih ada. Ada salih lagi ke? Itina tak ada soalan ke? Mari jauh-jauh nyanyi. Tulis di kertas pun tak apa. Peluang boleh terbit ah. Tu email suruh kecek masalah piyah selipar, piyah capa ni. Piyah capa ni. Piyah ada gambar capa gitu, gambar sender, gambar apa dia tu, saya sender selipar lah. Nama ada orang kata pakai piyah tu tok lebah capa dia panggil. Tok lebah selipar. Nama betul tok lebah selipar, dah dia pakai selipar atas kepala panggil selipar lah. Maka sekarang kita tanya dia, ada orang tak suka perbuatan lagu tu kerana benda itu membawa kepada syirik lah, benda ini kurafat lah, benda ini melampau lah, gulu lah, melampau-lampau dalam kata selipar Rasulullah lah, macam-macam. Masalah gambaran bentuk lagu tu, ada seorang ulama nama dia Ibnu Asakir menulis satu kitab bab timsal na'li Rasul, contoh bentuk rupa selipar Rasulullah. Maka ulama tulis kitab karang mengenai, bukan kata dia seorang, salah seorang dia Ibnu Asakir lah mengarang mengenai bab capa Rasulullah, bentuk dia lagu tu. Maka kita ambil berkat lah, kita kata ambil berkat macam lukis capa tu, letak di tempat sesuai lah, tak di apa dah, tak di kepiyah ke, tak di jubah ke apa. Okey, benda itu layak ke dak dimuliakan lah ni kita tanya. Kita nak ayat satu cerita, nak kata kedudukan capa Rasulullah ataupun selipar Rasulullah ni mulia. Apabila malam Isra' dan Mi'raj, Rasulullah naik sehingga kepada langit ketujuh, sehingga naik kepada mustawa, naik kepada macam-macam lah, Arsyur Rahman. Akhir sekali Jibril berhenti. Apabila berhenti, Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril,
Kenapa berhenti daripada tadi kita berjalan lama-lama kabar-kabar berhenti? Maka Jibril kata, saya tidak dibenarkan naik ya Rasulullah. Hamba ni paling tinggi sekali dah ni. Hari ni paling tinggi sekali saya boleh naik. Atas pada ni saya tidak dibenarkan naik. Katanya Rasulullah, tak boleh kau ejah-ejah. Tak boleh. Jibril ni kejadian dia ada 900 sayap kejadian dia. Satu sayap dia boleh menutup 7 petala langit ni. Dia tutup lagu ni, tergelar habis langit ni. Gelap gelemak habis bumi ni. Tapi apabila satu tempat Jibril kata saya kena berhenti, saya tak boleh naik. Katanya Nabi Muhammad, apa tak boleh naik? Kalau saya naik walau selangkah, saya akan hancur dengan nur, dia kata. Pas lagu mana? Katanya Jibril kata, awak naik sendirilah ya Rasulullah, awak naik sendiri, saya tak boleh naik. Maka Rasulullah pun kata, dah nak kata lagu mana, Rasulullah pun naik. Apabila naiknya, Rasulullah pun teringat sekarang dia nak pergi munajat dengan Allah Ta'ala. Maka dia bimbang. Apabila dia dengar lagu tu, dia teringat kata dia nak pergi munajat dengan Allah Ta'ala. Maka dia teringat ayat Quran kata apabila Nabi Musa AS nak munajat dengan Allah, maka Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, ya Musa ikhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Musa, pecah kat selipamu. Muka sekarang berada di lembah suci tua. Mu mari nak kecek dengan aku, pecah selipamu. Maka Nabi Muhammad teringat ayat Quran lagu tu, maka dia rasa tidak layak selipar dia bawa bersama nak munajat dengan Allah. Maka dia tunduk nak pecah selipar dia. Tiba-tiba terdengar satu suara berkata, ya Muhammad, jangan pecah selipar kamu. Kerana satu sunnah, satu benda yang dinisbah kepada kamu lebih mulia daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Maka Rasulullah pun naiklah dengan selipar-selipar itu. Naiklah dia bertemu dan munajat dengan Allah Ta'ala. Maka pada malam Isra' dan Mi'raj, katanya Al-Busiri ni kata dalam burdah, kata anta sahibul alami, pada malam itu kamu jadi tua segala alam. Semua alam hatta arash Allah Ta'ala berada di bawah tapak selipar Nabi berlaku. Pas kita ni kalau banding dengan langit pun kita hok paling jauh sekali. Maka kabar-kabar kita tiru-tiru, lukis saja. Kalau hok sengoti tak layak pun letak di atas kepala. Kerana arah pun berada di bawah tapak selipar Nabi. Tak ada riwayat kata Rasulullah pecah selipar naik atas wangi. Maka Rasulullah pergi dengan jubah-jubah dia, dengan baju-baju dia. Jibril naik hacur lebu. Kabar-kabar Rasulullah dengan jubah, dengan selipar dia naik. Aras dan bawah dia, syurga gapo di bawah tapak selipar kaki Nabi. Maka ulama mengarang mengenai capal yang dipanggil mahkota, dipanggil bentuk capal tetapi sebenarnya mahkota. Maka dibuat rupa-rupa menurut hadis-hadis Rasulullah ada capal lubang besar ni gapo semua kedudukan dia lagu ni. Maka dibuat, dicorok-corok, diubah, maka diletak sebagai hiasan, diletak di kepala. Ulama kata di kepala mu pun tidak layak. Kerana apa? Pada malam itu aras pun dia berada di bawah tapak kaki Nabi. Ada orang yang buat nganying kata tak lebah ni pakai selipar atau atas kepala. Selipar siapa? Selipar Adidas Amerika buat, Jepun Toyota Corolla. Dak, pas selipar Nabi. Biar apa hal lah kita ni. Kau tak ada rasa dengan Nabi Kau kita rasa kita lebih mulia. Orang buat mari selipar Nabi ni, capar Nabi, mari nak tunjuk ke orang Kelantan. Tak segi tengok pak kita. Tempat lain 3 juta boleh, 5 juta. Tempat kita 300,000 ya boleh. Tak sampai 1 juta pun. Malu kau orang Kelantan duk mendakwa cinta Nabi, mahabbah Nabi, nak wak naik Nabi Muhammad. Wak mari selipar Nabi, kalau tak kedai hok selipar dia mau wak mari malam tu hok tu Nabi pakai. Lagu mana kalau dia boleh kecek, dia akan cerita macam-macam pengalaman. Kabar-kabar kita tak segi tengok dia. Bapa kita rasa kita mulia lebih pada dia. Ulama bahas kata lagu tu. Jangan buat lagu tu gak. Mahabbah biar rasa ketar gak kita ni saya ke benda. Kita kalau saya ke benda hok kait dengan hok benda kita saya pun rasa ketar dah. Hok ni selipar takdir, kalau selipar tu hok Rasulullah pakai wak naik Isra' Mi'raj. Kalau dia boleh kecek lagu mana tahu cerita dia. Pengalaman dia naik pas stikak. Kita pernah naik kau tidak. Bapa rasa tak si tengok, bapa kita rasa kita mulia daripada selipar, rasa kepala hamba lebih mulia daripada selipar tu. Hak tu timsah saja, contoh saja. Biar rasa agak dengan Rasulullah. Ni dekat-dekat Rabiul Awal ni.
Biar terasa ke Allah bulan ni Nabi kelahiran hamba paling saya atas muka bumi. Tak ada lah lepas pada Allah Muhammad Rasulullah. Jangan buat ada gap apa? Ada sekatel kita lepas pada kita Allah Nabi Muhammad Allah selalu. Hak tu kita nak bawa sampai mati la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar faham. Bukan kita wek ngepeng selipar Adidas, bukan ngepeng ke apa dia kata melampau sangat. Melampau ni gapo dia? Dia mau faham kau dak melampau. Syai'un yujawizul had dipanggil. Benda yang melampaui sakatel dipanggil melampau-lampau. Dia merasa selipar tu atas ni melampau ke tak? Rasulullah sendiri akak pahatah naik pada arah pada tak melampau. Dia motok gantung di atas masjid pun tak layak lagi. Pada malam tu setara mana? Biar khabar baca kita bukan kepe selipar Adidas, selipar mereka. Ni selipar Rasulullah. Syekh Nawawi Banten sebut dalam kitab syarah Risalah Jamiah ni, Risalah Jamiah kecek bab fudalat Rasulullah. Fudalat ni benda hak Rasulullah buat, dia panggil kumuhan Rasulullah. Dia tak sebut najis. Ulama sebut fudalat, benda-benda lebih daripada Rasulullah. Dia kata ni Syekh Nawawi Banten, dia rojok sendiri dalam kitab tu. Ulama ni diiktiraf dunia ni kawan ni. Alim sohonya mengarang kitab beratus-ratus. Dia kata fudalat Rasulullah lebih mulia daripada sembahyang kita. Setara tu ulama kecek. Kan kita serah. Bokek ulama kata tak boleh nak banding Rasulullah ni. Bagi hak tubuh Rasulullah bisa selalu asal kait dengan Rasulullah sekalipun benda tu kain sahaja, kulit sahaja. Rasulullah pakai kulit 3 lah jahit tok di kaki dia. Letak di kaki Rasulullah. Benda ini terakak darjat dia sampai lebih daripada arasy Allah. Kalau pakai kita harga 5,000 pun duk tanah lagi. Benda ni nisbah kepada Rasulullah. Setiap benda dinisbah kepada mulia akan jadi mulia. Kalau kita pakai rasa selipar tu tak naik siapa pada waktu tu rasa. Ni Rasulullah pakai. Jadi orang duduk kaluk lah ni duk letak di atas kepala tu siapa Rasulullah. Maka benda tu ulama kata tak layak pun. Setengah ulama mengharamkan buat capa ni. Apa tak layak disentuh, tak layak dipegang. Hak ni beli capa wak gi tandah. Wak tandah selipar tandah masjid. Ada setengah ulama kata haram perbuatan lagu tu. Selipar mulia dia buat cara lain lah, cari selipar biasa lah, selipar Jepun biasa. Nak tiru memang nak ambil sunnah tapi buat masuk jambai. Allahu akbar. Tak atas kepala pun tidak layak. Perbahasan panjang lagi lah ulama belaka buat KJL lagu ni. Bukan orang jahil. Bukan orang jual piyah buat KJL lagu ni. Asas silah mari mana? Kalau dia pun tak reti juga baca apa, kabar-kabarnya jual piyah memang kadang-kadang dia jual dia tak tahu. Asas silah ulama juga buat KJL lagu ni. Pak kita nak kata dia jahil, kita lebih haling pada dia. Tak ada apalah. Ni sikit mukadimah Rabiul Awwal. Kalau Rabiul Awwal ni kena kecek biar pecah suara sekali. Nampak biar Kelantan ni gegar sendiri. Sebut Rasulullah tu gagak. Ni Rasulullah. Biasa ya budak-budak muda lah ni. Sebut Rasulullah tak serinya langsung bulu roma. Tak naik rang. Orang tua dulu kecek bab Rasulullah. Bukan kata start Rasulullah, start sebelum Rasulullah, start amu ayah dia lagi baca rawi. Bergepo. Baca rawi. Apa rawi ni? Rawi ni cerita kelahiran Rasulullah. Baca, bukan baca rupa buku biasa. Tak boleh baca. Apa tak boleh baca biasa? Rasulullah lahir. Tak baca lagu tu. Ma batadiul imla bismizatil aliyah. Aku mulakan tulisan aku ini dengan nama zat yang maha tinggi. Abtadiul imla bismizatil mubtadian gini. Apa dah? Walamma tamami dulu ni. Apabila genaplah 9 bulan hadara ummahu maka hadirlah pada hari kelahiran Rasulullah Asiyah wa Maria, Asiyah dan Maria, dan perempuan-perempuan daripada hurul ain menjadi beda. Maka lahirlah Rasulullah sebelum subuh memancar cahaya. Bangun belaka, bangun habis orang. Nampak? Rasa orang sikit Rasulullah. Kita ni 1400 tahun dah dengan Rasulullah. Kalau tak buat lagu tu, benda tu akan semakin lenyap perasaan. Ada konspirasi nak menjatuhkan martabat Rasulullah di kalangan pengikut dia. Akhir sekali kata Rasulullah tak ada kelebihan, baca biasa ya, tak ada gapo lahir macam biasa.
Ada orang tak boleh terima kelebihan yang ada pada orang lain. Mana ada Rasulullah lahir utuhlah, mampulah, goni lah macam-macam. Mau goni utuhlah cahaya tu. Ambo lahir hidup lagu tu. Nyo kiyah dengan dia. Ambo tak boleh terima. Benda ni khoya, macam-macam boleh terima. Nyo kecek lagu ni. Supaya cerita dia. Ni cerita Rasulullah. Dia mau tahu kau dak Rasulullah. Dia mau ngaji akidah setara mana gak siapa kecek Rasulullah supaya demo. Bapa dia jadi nabi, orang tak percaya sebab kata dia jadi kafir. Dia mau tahu dia lagu mana dia ni. Siapa Saidina Abu Bakar kata hamba tidak tahu Muhammad kecuali bayar sahaja. Hak tu duduk mulazamah dengan dia semacam. Tak faham. Kita 1400 tahun khabar-khabar kita kata, cerita lagu ni macam cerita kartun. Ni cerita siapa? Biar khabar. Ulama mengarang, ada hadis pula sebut. Memelah kelahiran dia mau pergi hospital apa semua utuh mampu kalau dia mau lahir. Hak ni Rasulullah, biar khabar biar khabar. Lo ni banyak cerita nak kata Rasulullah ni tak ada gapo satu. Apa kalau tak ada gapo satu tak payah sambut. Jadi kalau ada kelebihan kena sambut. Gitulah bendanya. Tapi kelahiran hamba tu sambutlah belah laki kau gapo dia perhabislah piti sikitnya. Kelahiran Rasulullah muka bagai mati dah, tak ada kaitan pun kita ada Islam dah ke. Allahu Rabbi tak ada utinya pandai balas jasa deh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lah ni konspirasi itu seluruh dunia orang nak menjatuh Nabi Muhammad lah ni. Di hati-hati orang mukmin semua nak jatuh. Pertama bab Saidina, Saidina tak ada. Bab Madinatul Nabawiyah, Madinatul Munawwarah. Rasul ahli keluarga Ahlul Bait. Ahlul Bait tak ada, Rasulullah tak ada tinggal nak jatuh. Sudah. Ibu bapa Rasulullah kafir. Allah, apa jadi kecek jadi berat sungguh. Rasulullah kena gapo dia, ada curi pitih dia kau gua siapa nak jatuh gitu mu. Keluarga Rasulullah, mak pak Rasulullah habis yang pakat terkai belaka. Rasulullah tak ada kelebihan goni. Cari dalam Bukhari Muslim. Allahu akbar. Cari dalam hadis sendiri, nak cari kata Rasulullah tak ada kelebihan. Nak jatuh ke martabat Rasulullah perbuatan lagu ni jadi kafir. Kita rasa kita ahli agama, ahli kaji, ahli fikir. Ambo baca kitab Bukhari nak cari gapo, nak cari Rasulullah tak ada nak kata dalil hujah Rasulullah tak ada gapo satulah. Tak payah sebutlah. Jadi tak payah sambut. Tidak kau nak jadi kau kafir fikir lagu tu. Orang nak naik Rasulullah, khabar-khabar kita cari hadis nak jatuh Rasulullah. Cari dalam Bukhari Muslim. Ya Rabbi, jangan awak jadi orientalis kat kita. Nak jadi orientalis pun jangan tunjuk sangat. Orientalis tak apa, tiap malam duk fikir lagu tu. Terpengaruh. Lebih lagi lo ni kan banyak Google gapo boleh research sendiri lah, baca sendiri artikel ni jadi alih dengan artikel sendiri. Oh mudah. Kamu pas gapo dia ulama pedah ulamanya. Nabi sebut akhir-akhir zaman akhir dia mati ke ilmu. Lagu mana mati ilmu? Dengan dimati ke ulama. Apa dia kata mati ilmu dimati ke ulama? Apa dia kata tak ada elektrik kau tak boleh pasal Google kau? Tak. Pada masa tu Google banyak, elektrik banyak. Goni boleh buat kajian. Goni tapi ulama seorang pun tak ada. Mati ilmu Nabi kata. Dengan matinya ulama. Berarti sumber ilmu hanya ulama. Jangan fikir kata Twitter kau gapo dia hak tu bukan ilmu langsung. Maklumat mungkin. Nur di dalam ilmu tu tidak ada langsung. Ni tradisi ulama ahli sunnah menerima ilmu daripada dada seorang guru kepada guru sehingga dia rasa rara tu. Buat maklumat orientalis biasa lagi ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu lughah. Oh kalau bahas dengan orientalis dah satu bi liu. Jadi sebagai mukadimah lah kita kecek degah sikit supaya nak oyak kata Rabiul Awwal ni nak masuk. Persiapan kita lagu mana dengan Rabiul Awwal. Sofa nak habis dah. Benda ni rasanya berkait dengan umur kita. Tu hewizing sofa nak habis dah jadi nak masuk Rabiul Awwal. Ambo nak buat gapo umur ambo ni? Nak sambut ke, nak buat maulid ke, nak buat gapo? Kita majak selawat ke? Agak kita isikanlah isi umur kita tu dengan kebaikan dan benda yang menambah keimanan kita kepada Allah. Allah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma khtim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.